Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk sains tahun 4, 4 raya kan? Okey, jadi tajuk hari ini ialah sifat cahaya. Okey, sifat cahaya. Kita tengok dekat gambar ni dulu. Okey, boleh buka muka surat berapa ni? 87 dekat buku teks tu. Okey. Okey, cahaya dia sangat penting dalam kehidupan harian kita. Tak ada cahaya, kita akan menjadi gelap gelita lah. Dan sebab itu kita kena belajar serba sedikit tentang cahaya. Nampak tak dekat dekat buku teks kamu ni? Cikgu kecilkan sikit lagi bagi nampak semua. Okey. Apa ni? Okey. Nampak cahaya? Okey. Okey, nampak dekat sini? Okey, dia tanya, apakah yang dapat kamu perhatikan pada permukaan air? Tengok budak ni. Sedang tengok dekat air, apa yang dia nampak? Dekat dekat depan muka dia tu, dalam air tu, dia nampak balik muka dia. Jadi, cahaya ini ada beberapa sifat yang boleh kita pelajari. Okey, kita tengok sifat yang pertama. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya cahaya ini dia ada pergerakan. Okey. Pergerakan cahaya. Tahukah kamu sebenarnya cahaya bergerak? Perhatikan situasi di bawah. Okey, kita tengok. Tengok. Dalam situasi di atas, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Sumber cahaya ialah lampu ni. Nampak lampu ni dekat MC ni yang tengah bercakap ni. Okey. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Ingat, cahaya bergerak dalam garis lurus. Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Perhatikan contoh di bawah. Okey. Okey, tengok contoh yang dia bagi. Cahaya bergerak dari lampu kereta. Nampak? Dia lurus. Walaupun dia mencapar tapi dia lurus. Dia tak ada bengkok-bengkok, tak ada zigzag-zigzag. Faham? Okey, alur cahaya daripada celahan pokok di kawasan hutan. Nampak? Dia ada satu garisan, satu garisan, satu garisan, satu garisan. Nampak? Garisan-garisan ni. Dan cahaya daripada lampu helikopter. Cikgu tak pernah, sepanjang hidup cikgu tak pernah nampak lagi cahaya tu bentuk macam ular. Bentuk zigzag. Bentuk tiga segi. Tak ada lagi. Dia mesti nampak cahaya tu lurus je. Okey? Faham? Okey, boleh tengok kat sini. Semua contoh di atas menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey. Kita tengok satu video. Cikgu ada jumpa satu video, dia buat macam pertandingan apa dah nama ni? Lampu atas pentas. Nampak? Okey. Hobi saya Allah, iklan. menulis. Untuk dapatkan inspirasi saya suka. Okey, nampak cahaya ni. Nanti dia akan tembak daripada atas cahaya tu, awak nampak dia akan bergerak lurus. Nampak cahaya yang kat atas ni, daripada atas tu. Nampak? Cahaya tu tak akan bengkok-bengkok. Dia hanya akan bergerak dengan lurus sahaja. Nampak cahaya tu? Nampak cahaya warna merah, warna putih ni. Dia mesti bergerak dengan garisan yang lurus. Faham semua? Okey. Tak kisahlah cahaya daripada matahari ke, cahaya daripada lampu ke, semua mesti bergerak lurus. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Ini satu eksperimen cahaya bergerak lurus. Nanti kita boleh buat dekat sekolah lah. Okey. Okey, kejelasan bayang-bayang objek. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya atau legap. Cuba kamu lakukan penyiasatan. Okey. Kita tengok. Apa itu lut sinar? Okey, tengok. Mana kat atas. Dia telah melakukan satu eksperimen. Dia buat menyiasat kejelasan bayang-bayang
Bahan-bahan dia lampu sulur, plastik jernih, plastik berwarna, kad manila, pita pelekat, gunting, batang aiskrim dan kertas putih. Okey, mula-mula dia lukis bentuk kupu-kupu pada kad manila, plastik berwarna dan plastik jernih. Lekatkan batang aiskrim pada setiap kepingan. Nampak? Halakan cahaya lampu sulur ke arah kepingan kad manila berbentuk kupu-kupu. Perhatikan bayang-bayang yang terhasil. Okey, bila dia buat semua tu, bila dia buat semua tu, berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan, mari ikuti perbualan berikut. Mengapakah berlaku perbezaan kejelasan bayang-bayang dalam penyiasatan tadi, cikgu? Plastik jernih ialah contoh objek luksina kerana membenarkan semua cahaya melaluinya. Maksud objek luksina ni maksudnya macam cermin kereta, cermin depan kereta tu. Awak boleh nampak terus ke depan kan? Kalau ada cahaya lampu, dia terus boleh tembus masuk dalam kereta kita. Kan? Betul tak? Okey. Bagaimana pula dengan plastik berwarna? Okey, ke bawah sikit. Okey, plastik berwarna ialah contoh objek lut cahaya kerana membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Okey, lut cahaya ni macam mana? Lut cahaya ni seperti tingkap yang ada garis-garis dekat atas dia tu. Macam ada tingkap yang ada corak-corak atas dia tu. Dia bagi cahaya masuk sikit-sikit. Okey, kalau ada cahaya daripada luar, kita akan nampak terang, tetapi tak seterang yang lut cahaya tadi. Lut cahaya tadi dia bagi masuk semua. Tapi lut sinar tadi dia bagi masuk semua. Lut cahaya ni dia macam ada yang ada sesuatu yang menghalang sikit-sikit. Faham? Tapi cahaya masih boleh masuk. Masih boleh melaluinya, tetapi sedikit je lah berbanding dengan lut sinar tadi tu. Okey, last sekali ialah kad manila pula ialah contoh objek legap kerana tidak membenarkan cahaya melaluinya. Ingat, ada 3 bahan. Yang pertama lut sinar. Lut sinar ni macam kaca. Macam kaca lah. Lut cahaya yang kedua dan ketiga ialah legap. Lut sinar dia bagi semua cahaya lalu. Lut cahaya dia bagi sebahagian je cahaya melaluinya. Dan legap tak bagi langsung. Legap ni maksudnya bila cahaya tu kena sesuatu objek, cahaya tu melekat kat objek tu je. Dia tak boleh tembus ke belakang. So, bila dia lekat dekat sesuatu objek, cahaya tu melekat kat situ, di belakang objek tu akan timbul bayang-bayang. Okey. Okey, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Besarnya saiz bayang-bayang ni nampak. Okey. Okey, kamu boleh buat dekat rumah eksperimen ni. Okey. Ya, kita tengok lagi. Okey, sampai sini je lah. Okey. Bayang-bayang dia akan mengikut bentuk objek yang legap. Okey. Semakin dekat cahaya, semakin dekat sumber cahaya dengan objek tu, semakin besar bayang-bayang. Faham? Okey. Kita tengok murid tu cakap apa. Besarnya saiz bayang-bayang ini. Murid baju biru pengawas tu kata apa? Kalau kita jauhkan lampu sulur daripada objek itu, saiz bayang-bayang mungkin menjadi lebih kecil. Itulah hipotesis kita. Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Okay, dia buat eksperimen. Okay, tengok cikgu dia kata apa. Akhirnya, lepas habis eksperimen, saiz bayang-bayang menjadi lebih besar jika jarak di antara sumber cahaya dan objek lebih dekat. Maksudnya, bila jarak antara lampu dengan objek tu semakin dekat, bayang-bayang tu akan jadi besar. Bila dua-dua tu jauh, bayang-bayang akan jadi kecil. Kamu boleh buat kat rumah, pakai lampu sulur ataupun lampu handphone. Kamu dekatkan handphone tu dengan tangan kamu. Tengok, besar tak bayang-bayang tangan kamu? Dan kamu jauhkan handphone je bergerak, tangan tak payah bergerak. Jauhkan handphone daripada tangan kamu, tengok bayang-bayang tu akan menjadi semakin kecil. Okey. Last sekali. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey.
Tengok murid dia kata apa? Saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. Nampak murid baju putih dia tembak cahaya, nampak bentuk bulatan. Saya pula melihat bayang-bayang berbentuk segi empat. Dia tembak daripada tepi, nampak segi empat. Mungkin kedudukan lampu yang menjadikan bentuk bayang-bayang itu berbeza. Yes, betul. Kedudukan lampu itu menyebabkan bayang-bayang itu berbeza. Selain kedudukan lampu yang berbeza, bagaimana kita boleh mengubah bentuk bayang-bayang? Kita mungkin boleh mengubah orientasi objek tersebut. Maksudnya, kita gerakkan objek tu pusing. Saya fikir jika orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga berubah. Okey, kita tengok apa cikgu dia kata. Orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini pula. Okey, jika kamu pusingkan objek tu sambil kamu suluh, kamu pusingkan objek, kamu akan lihat bayang-bayang itu akan berubah bentuk. Ya. Dan jika kamu kamu pusing lampu tu juga ke arah lain, bayang-bayang itu juga akan berubah bentuk. Cuba buat dekat rumah, gunakan handphone. Okey. Awak hulurkan tangan di hadapan dan tembak cahaya handphone tu dari belakang dan pastikan ada dinding kat depan lah supaya anda boleh nampak bayang-bayang tu. Dan kamu boleh tengok bila kamu pusingkan tangan, itu awak pusingkan orientasi objek tu lah. Okey. Bayang-bayang akan berubah bentuk. Dan jika kamu pusing handphone pula, bayang-bayang juga akan berubah bentuk. Okey. Sampai sini saja. Cikgu akan letak satu video daripada cikgu Tube tu. Dan kamu boleh tengok lah. Okey. Sekian. Terima kasih.